Dengar semua orang yang ada isteri yang tidak bertudung pada malam ni, daripada paling tinggi pegang jawatan sampai yang paling rendah. Tengok malam-malam anugerah, ramai pakai duk pakai. Macam mana pakai tapi telanjang? Perempuan yang sama, Nabi kata aku tak pernah tengok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan tengok jahiliah yang pertama dalam Quran ni, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berhias-hias menampilkan diri dengan jahiliah yang pertama, seperti jahiliah yang pertama, bukan zaman Rasulullah. Sebelum tu jahiliah yang ula, iaitulah antaranya ialah penampilan wanita mereka kepala tutup. Ni jahiliah yang pertama, wanita mereka kepala tutup tetapi ditayangkan di bahagian depan. Kalau yang macam tu Allah Ta'ala panggil jahiliyah ula. Kalau hak macam hari ni, nak panggil apa ni? Hak macam hari ni punya orang perempuan, sebahagian wanita, sebahagian besar. Kalau zaman hak hari tu, dedah depan ni nampak tengkok apa semua ni, yang tu jahiliyah ula. Allah Ta'ala sebut jangan buat macam tu. Ni kalau Nabi tengok yang hari ni, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut satu hadis. Nabi sebut apa, hak sinfan. Nah, ini saya sebut pada tuan-tuan pada malam ni. Allah Ta'ala ilham sekarang, saya baca sekarang kan. Nabi kata sinfani min ahlin nar lam arahuma. Hadis ni tuan-tuan ni semua ni geng mengaji, saya tahulah kan. Kalau tak mengaji, dia tak main lah. Geng yang selalu mengaji ni, tu yang main malam ni. Nabi kata ada dua kumpulan ahli neraka, aku tak pernah tengok dua ni. Sepanjang hidup Rasulullah tak pernah tengok dua ni, dua kumpulan ni. Yang pertama, pemerintah yang menggunakan cemeti untuk menyiksa. Yang tu ahli neraka. Di dunia mereka duk guna cemeti untuk tibai orang. Tali tu, hak sakit tu, hak bidah keluar kulit tu kan. Bila tarik tu, ribah tarik keluar kulit tu. Lam arahuma, Nabi kata aku tak pernah tengok seumur hidup. Tapi dia ni ahli neraka. Kelompok ini ahli neraka. Dan kumpulan yang kedua, yang ni masyhur, semua tuan-tuan pernah dengar, tapi saya ulang malam ni untuk semua orang Islam. Malam ni dengar, yang dalam masjid ni khususnya dan di luar kan. Iaitulah Nabi sebut nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita di kalangan umat Nabi Muhammad. Kasiyat, pakai baju, ariyat, telanjang bulat. Hai, perempuan lain ke hak Nabi sebut ni? Tak, perempuan yang sama. Kasiyatun ariyat ni perempuan yang sama. Sifat pertama dia pakai baju, sifat kedua dia telanjang. Hai, apa ni? Subhanallah. Tuan-tuan tahu apa dia? Maksudnya hak macam yang kita tengok hari ni. Yang pertama pakai jubah, tapi jubah tu dia transparent, kulit pun boleh nampak. Ada tak? Ada. Tengok malam-malam anugerah, ramai pakai duk pakai. Macam mana pakai tapi telanjang? Perempuan yang sama. Nabi kata aku tak pernah tengok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia pakai baju, punyalah ketat, semua lurah, semua bentuk nampak di tubuh dia. Ni dia Nabi sebut kasiyat ariyat, pakai baju tapi telanjang. Pakaian tu terlampau nipis, pakaian tu terlampau ketat, pakaian itu terlampau jarang. Ataupun yang keempat,
dia tutup sebahagian, dia buka sebahagian. Baju tu nampak macam baju kurung dah, dia turun pergi sampai ke lutut, sikit je tutup lutut, bawah kosong, pula dah. Baju tak ketat, baju tak nipis, baju tak transparent, dia tutup sikit saja. Atas ni dia tutup sampai bawah lutut sikit, lepas tu kosong. Kasiyatun ariyat, pakai baju telanjang. Nabi kata la yadkhulnal jannah, tak masuk syurga. Dia yang tak tutup aurat ni bukan nanti kaya, hak miskin pun ada tak tutup aurat, tak akan tutup. Nabi tidak sekadar menyebutkan la yadkhulnal jannah, wanita-wanita ni tak masuk syurga, wala yajidna rihaha, bau syurga pun tidak dibau, tidak diciumi. Sedangkan wangian syurga, berapa puluh tahun sebelum sampai depan pintu syurga sudah keciuman bau wangi syurga. Tuan-tuan, kita sini nak pergi ke pintu tu dalam 30 meter. 30 meter, tuan-tuan berjalan pergi tak dalam seminit. Atas titi sirat, ni mahsyar, ni titi sirat. Tang ni syurga, ni nak pergi mudah faham. Ni mahsyar, naik titi sirat, belah ni syurga, bawah neraka Jahannam. Semua orang yang lintas titi sirat puluhan tahun, sebahagian ulama tafsir kata ratus tahun sebelum sampai depan pintu syurga, sudah bau wangi-wangian syurga. Bau dah. Wanginya nu pintu syurga, bau wangi syurga. Maksudnya 2-3 hari kah? Bukan 2-3 hari, puluh tahun sebelum sampai dah bau wanginya syurga. Wanginya syurga. Nabi kata perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang bukan saja tak masuk syurga, bau wangi syurga pun diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nak beritahu awalnya mereka ni jatuh ke dalam gaung neraka Jahannam, wal'iyadzubillah. Awalnya kumpulan-kumpulan wanita ini yang berpakaian tapi ketat, yang berpakaian tapi jarang, yang berpakaian tapi tak tutup habis. Awalnya mereka tergelincir masuk ke dalam neraka Jahannam, bau pun tak ada. Sedangkan Nabi sebut, tak habis lagi hadis ni, Nabi kata sedangkan wangi syurga itu dapat dicium puluhan tahun sebelum sampai. No? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mesti ajang anak perempuan dan anak lelaki tutup aurat. Saya pernah tengok orang, anak dia umur 11, perempuan, tak pakai tudung, keluar. Saya habaq, saya kata, umur berapa? 11. Kena tutup dah. Dia kata tak balik lagi ustaz. Subhanallah. Umur 11 tak ajak lagi, nak ajak umur berapa? Nabi suruh ajak anak-anak semayang umur 7. Maka samalah, kata para ulama, qiyas kepada hak lain. Kalau puasa tak apa, lewat sikit kan, tapi boleh nak ajak. Saya pernah tengok satu keluarga, anak-anak dia 7, semua puasa penuh, bukan sekali hari. Boleh, tak sakit. Anak dia 7 orang, kesemua anak dia umur 7 tahun berpuasa 30 hari. Orang kata sakit kan? Tak sakit. Bukan kita umur 9 sekarang hari.
Panggil apa kat umur 9, anak umur 9 panggil apa? Panggil baby. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal. Panggil baby. Betul kawan tu duk kata baby. Umur 8. Yang ni bukan contoh tuan. Yang ni yang saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Panggil baby kat anak besar tu. Jangan lewat. Anak yang diajar untuk menutup aurat, laki-laki ataupun perempuan. Kalau anak laki-laki, jangan ajak pakai keseluar ketat, jangan ajak pakai seluar pendek, ajak pakai seluar longgang lah siap-siap, dan ajak seluar panjang bermula daripada umur 7. Ni lepas dah saya punya tanggungjawab kan. Semua daripada yang paling tinggi jawatan dalam sebuah negara sampailah yang paling rendah yang tak ada jawatan. Begini yang diajarkan oleh Rasul kalian yang menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang mai bagi tahu kehendak Allah. Bila Nabi kata ajang umur 7, maklumat ajang umur 7 tu mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti dia? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad tidak pernah bertutur daripada hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Muhammad adalah wahyu. Yang beritahu umur 7 tu siapa? Allah Jalla Jalaluh. Ikutlah tuan-tuan, ikut. Sebab tu saya tengok dalam hidup saya sendiri, mereka yang ajak anak untuk semayang umur 7, walaupun pak tu meninggal awal, anak baru umur 12, anak tu bila azan dia akan pergi masjid untuk semayang. Ayah dah meninggal dah. Sebab ayah heret tangan anak mai ke masjid daripada umur 7 tahun. Sama aurat. Banyak orang Malaysia umur 9 anak perempuan tak tutup aurat lagi, tak ajang lagi. Dia kata muda lagi ustaz, kecil lagi. Dia nak tunggu jadi buluh, dia nak tunggu jadi besar. Lambat. Dia mesti daripada rebung. Sebelum dia kerah, sebelum dia jadi acuan. Aurat mesti daripada muda, mesti daripada umur 7 juga. Anak-anak beli tudung hak kecil, bubuh kat dia. Daripada umur 7, tuan-tuan letak tudung dekat dia. Umur 8 kalau tak ada tudung, dia sendiri tak mau keluar. Yang ni yang saya tengok. Saya tak buat contoh. Yang ni bukan contoh. Yang ni yang saya tengok dengan mata saya. Satu orang budak umur 7, satu orang budak perempuan umur 8, mak dia basuh tudung. Hari tu nak keluar, pergi ke mana, kenuri ke mana, tudung tak kering, dia tak mau keluar. Budak tadi, tudung tak ada. Dia tak faham pun tudung tu apa. Tapi mak ayah ajak awal. Ini mak ayah yang bijak. Ajak awal. Satu hari dia faham, ini tuntutan dan arahan Allah, pemilik alam ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita semua. Itu tentang pendidikan aurat. Hak tadi hadis. Nabi sebut pasal orang perempuan yang banyak hari ni. Betapa ramai hari ni. Kalau Malaysia ni ada orang Islam lebih separuh yang pakai seluar ketat orang perempuan. Lebih separuh. Tuan-tuan tengok. Bukan saya suruh perhati tadi. Saya tuan-tuan suruh perhati, kata ustaz suruh perhati. Pula dah. Tengok tu maksudnya berfikir. Subhanallah. Ramai. Dia kata hak pakai tudung pun tak tentu elok ustaz. Tu dia ayat setan main bisik ni. Ni fatwa setan ni. Dia bisik dia tanya ni, hak pakai tudung pun ramai tak elok. Hak perempuan tu main abang kita, tu ustaz, hak pakai tudung pun ramai tak elok. Nak jawab apa ustaz? Kan? Memang hak pakai tudung pun tak semua tentu baik. Betul.
Tapi kalau mati dua orang ni, satu hak pakai tudung, satu hak tak pakai, kita tak tahu apa amalan mereka di belakang. Hak tak pakai ni confirm diseksa oleh Allah Azza wa Jalla, confirm. Sebab memang jelas dia buat maksiat. Memang jelas dia melakukan maksiat dan kemungkaran. Tak boleh timbang-timbang apa dah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Itu orang lelaki-lelaki, orang perempuan. Orang lelaki-lelaki ada satu hadis, juga hadis yang berat, juga berkaitan dengan aurat, iaitulah apabila betapa ramainya pada hari ini suami-suami dan ayah-ayah yang reda dengan anak-anak yang tak tutup aurat, dan anak-anak yang duk tayang gambar-gambar yang tak tutup aurat dalam media-media sosial. Dia tak tahu Pak Ustaz. Dia tahu, si suami tahu isteri duk upload gambar tak tutup aurat. Si ayah tahu anak-anak perempuan dia, dua orang duk upload gambar-gambar tak tutup aurat. Pak ibu orang tengok. Hati-hati, takut-takut mereka ini tergolong dalam kumpulan yang tidak akan dipandang oleh Allah, iaitulah kumpulan dayus. Tadi orang perempuan kan? Ini orang lelaki-lelaki pula. Ramai tak? Ramai. Ambil perhatian suami-suami dan ayah-ayah. Dosa kita pun nak kena tanggung dah. Anak-anak tak tutup aurat, tak pakai tudung, pakai seluar ketat, pakai baju ketat, pakai seluar singkat, pakai baju singkat, dia keluar 100 orang tengok, pak duduk di rumah, pak duduk dalam masjid, duduk dengar ceramah, tanggung juga. Masuk dapat, saham tu dapat. Sebab dia ayah, sebab dia suami. Berapa ramai hari ni isteri-isteri upload gambar, mendedahkan aurat, menggairahkan. Walaupun dia gambar, ada khilaf di kalangan ulama, tetapi gambar-gambar tu menggairahkan, menimbulkan syahwat, membangkitkan syahwat, menimbulkan fitnah, maka dia haram. Contoh tak kesian kita lalu di highway, di highway tengok di billboard kanan kiri, laki pakai seluar ketat, perempuan tak tutup aurat. Gambar dia dilihat oleh puluhan ribu orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau iklan tu iklan deodorant, hak perempuan tu angkat ketiak, punya tak malu. Dia suami orang, dia mak orang, hak angkat ketiak tu tunjuk kat orang. Ratus ribu orang tengok ketiak dia, tengok aurat dia. Dah saya kata tengok ketiak, tudung pakai ke? Memang tak pakai lah, nak nampak ketiak macam mana? Kalau pakai tudung labuh, nak kena telak tudung labuh tu pula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau pakai baju baru seksi, apa dia tu ayat tu? Ada kalau pakai baju apa? Kalau pakai jersey baru seksi. Tu dia ustaz perhati metara tu. Saya perhati tu sebab nak ceramah tajuk ni. Saya kesian. Orang lelaki ustaz, iklan tu iklan orang lelaki. Oh, orang lelaki tak ada aurat. Orang lelaki tak wajib tutup. Orang lelaki yang pakai ketat sampai nampak kemaluan depan, hukumnya haram. Satu, orang lelaki yang pakai ketat, nampak kemaluan depan ataupun belakang, membangkitkan syahwat orang perempuan, pun juga haram. Pakai dua bayaran. Orang perempuan bangkit syahwat, tak pernah dengar ni. Oh, ingat orang perempuan tak ada syahwat. Ni ramai terlepas pandang. Dia kata perempuan tak ada syahwat, tengok tak ada rasa apa. Seperti mana orang lelaki bernafsu melihat orang perempuan, begitu juga orang perempuan bernafsu bila melihat orang lelaki-lelaki yang berpakaian seksi. Sebab tu bila Allah Ta'ala buat turun ayat,
suruh tunduk pandangan, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, bagi tahu orang lelaki tundukkan pandangan, jangan tengok orang perempuan. Ayat lepas tu, wa qul lil mu'minat, bagi tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang perempuan, tundukkan pandangan. Macam malam ni baru dengar, oh, orang perempuan pun naik nafsu juga. Ya. Sebab itu aurat orang laki-laki luang di depan orang perempuan luang, bukan luang rumah, ajnabi dia panggil. Satu laki-laki ajnabi depan orang perempuan, apa yang orang perempuan tu boleh tengok? Jawapan dia, pusat sampai ke lutut wajib tutup orang laki-laki, dan badan wajib tutup di hadapan seorang wanita ajnabiyah. Macam pelik tu. Faham tak ni? Kita depan satu orang perempuan, Islam ke tak Islam ke, bukan adik-beradik kita, bukan mahram kita, perempuan luang, ajnabiyah, orang perempuan luang. Orang perempuan luang ni dia boleh tengok semua ke? Jawapan dia tak boleh tengok daripada pusat sampai ke lutut, tambah badan orang lelaki tu, tak boleh tengok. Tu yang duk keluar, duk meracun apa semua, nyangkui tak pakai baju apa tu ustaz? Dosa lah tu. Apabila wanita luar tengok, bukan luar rumah tuan-tuan, ajnabiyah, dia tak masuk dalam je kan, duduk ke atas tu kan, berhenti dah ni patutnya 5 minit lagi, insyaAllah. No? Jadi Nabi sebut dalam satu hadis, 3 kumpulan laki-laki, 3 kumpulan ni pandang pun tidak Allah Subhanahu Wa Taala, tak pandang. Tadilah saya sebut tadi ni, no? Yang ketiganya ialah lelaki-lelaki yang dayus. Bila sebut tak pandang, Tuhan tak akan ihsan sikit pun kat kumpulan ni. Hati-hati tuan. Apabila saya dan kita semua berdiri di padang mahsyar satu hari nanti. Hari ini kita ada jawatan, kita boleh bagi alasan. Hari ini kita orang kaya, macam-macam alasan kita bagi bila bercakap tentang orang. Hari ini kita orang masyhur, macam-macam kita bagi alasan. Satu hari saya dan kita semua berdiri di mahsyar di hadapan Allah Azza wa Jal. Waktu tu Nabi kata, ingat ada 3 kumpulan, Allah pandang pun tidak. Tuan-tuan, ulama kata cukup berat. Sebab Allah ini sifat dia Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Bila Nabi kata Allah pandang pun tidak, kata para ulama maksudnya Allah takkan merahmati dia sedikit pun. Kumpulan yang ketiga ialah dayus, mereka yang membiarkan ahli keluarga melakukan maksiat dan tidak menegur. Dia tahu anak perempuan dia upload gambar tak tutup aurat, dia tak tegur. Dia tahu isteri dia upload gambar tak tutup aurat, dia tak tegur. Sama ada dia tak berani ataupun dia redha dengan isteri dan anak perempuan dia ataupun kakak dia sebagainya buat perkara tersebut. Banyak yang berlaku apa? Redha. Ya ustaz, berlambak semua buat macam tu. Isteri kamu pakai t-shirt tudung elok, baju semua apa semua elok ni, pakai t-shirt takat ni ya. Dia kata berlambak ke orang lain, teruk pada tu lagi. Pula dah berlambak ke orang lain pula dah. Hak orang lain tu bini hang ke? Hati-hati ayah-ayah dan suami-suami yang redha dengan tayangan gambar anak-anak isteri kita. Mulai malam ni saya habaq lah kan, tak ada dah tajuk ni kan.